KPM. Apa khabar semua? Selamat sejahtera adik-adik. Dan hari ini anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ. Nah, adik-adik sudah tahu kes harian hari ini sudah mencapai beribu-ribu. Oleh sebab itu, Chris nak ingatkan untuk sentiasa jaga SOP ya. Bila pakai pelitup muka, pakai betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua itu kerap pakai gel pembasmi kuman dan akhir sekali apabila berada di kawasan awam, jaga jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk kelas hari ini, kita akan belajar mata pelajaran sains. Tapi topik apanya? Topik hari ini macam ada berkait rapat dengan pasu bunga adik kat rumah tu lah. Topik apa tu? Nak tahu dengan lebih lanjut? Jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Itu dia bersama kami di dalam studio Sukses pada hari ini ada Cikgu Rosam, Guru Sains dan Biologi. Hai Cikgu, apa khabar? Baik, sihat. Sihat ya Cikgu. Cikgu dari sekolah mana Cikgu? Dari SMK Putrajaya Presin 11-1. Okey. Dan Cikgu dah berapa lama dah ajar subjek sains? Kalau subjek sains bermula 2007 sehinggalah kini. Wow, memang Cikgu dah berpengalaman lah dalam ajar subjek sains ni, mata pelajaran hari ini ya. Cikgu, Chris juga nak tahu kan, hari ini topik dia amat apa kita kata interesting dan dia berkait rapat dengan pasu bunga ya Cikgu. Like, mungkin Cikgu boleh explain sikit, terang sikit tentang topik untuk hari ini Cikgu. Okey, untuk yang macam Chris kata tadi, pasu bunga, kita nak tengok daripada pasu bunga kaca tu, kita boleh inovasikan menjadi pasu bunga seramik. Itu antara yang kita nak bagi kepada murid-murid semua di rumah hari ini, insya-Allah. Okey Cikgu. Jadi sebelum kelas bermula hari ini, bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, bukan. Kita juga ada kawan-kawan dari SMK Putrajaya Presin 11-1 atas talian. Hai semua. Hai semua. Alright, jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita atas Google Meet pada hari ini. Boleh bagi tahu kami nama dan cita-cita. Okey, siapa nak mula dulu? Mungkin Haziq. Salam sejahtera. Saya Haziq Iman bin Hafizi. Saya dari SMK PP 11-1 dan cita-cita saya adalah menjadi chef. Menjadi chef. Bunyi sedap tu. Alright, thanks Haziq. Next, kita seterusnya kita pergi dengan Luqman. Hai Luqman. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Muhammad Jamali. Saya juga daripada sekolah SMK Putrajaya Presin 11-1. Cita-cita saya adalah untuk menjadi usahawan. Usahawan. Alright. Seterusnya kita ke Aina. Hai Aina. Hai. Salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Natasha binti Hamzah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Peguam. Hebatnya Aina. Seterusnya kita pergi dengan Nazmi. Hai Nazmi. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nawawi dari SMK Putrajaya Presin 11-1. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli perniagaan. Ahli perniagaan juga. Alright. Seterusnya, siapa kita ada? Kita ada Marsha. Hai Marsha. Nama cantik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Marsha Iwana binti Abdul Rahim. Saya dari sekolah SMK Putrajaya Presin 11-1. Cita-cita saya untuk menjadi seorang usahawan. Dah ada 3 usahawan dalam ini. Dan akhir sekali kita ada Kisti. Hai Kisti. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisti Hanan dari SMK Putrajaya Presin 11-1. Cita-cita saya nak jadi pelukis. Alright, very good. Baiklah.
Kita sudah berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya untuk hari ini. Tapi sebelum kelas bermula, cikgu, apa kata kita praktis SOP dulu, cikgu? Kita latih buat amalkan SOP. So, boleh tak cikgu ke meja istimewa saya ni? Baik dulu ya. Pakai gel pembasmi kuman. Okey, Chris pun nak pakai sikit. Alright. Dan untuk jaga keselamatan semua di studio pada hari ini, kita akan sentiasa pakai pelitup muka, ya. Dan cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kita akan kembali lagi lepas ni untuk kelas cikgu, boleh tak? Okey, boleh. Alright, dan anda yang tengah menonton jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dengan juga Cikgu Rosam dan kawan-kawan saya dari SMK Putrajaya Presin 11-1. Baiklah, sebelum rehat tadi, kita sudah tahu cita-cita adik-adik kita dalam Google Meet hari ini. Ada yang nak jadi chef, ada yang nak jadi usahawan. Tapi Abang Chris juga nak tahu, apakah pandangan anda mengenai topik hari ini? So mungkin Abang Chris nak tanya Aina, apakah pandangan anda tentang topik hari ini? Pandangan saya tentang subjek sains pada hari ini, sains merupakan subjek yang dekat dengan kehidupan kita. Oleh itu, subjek sains harus dipelajari dan dikuasai dengan baik oleh semua pelajar untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Wow, hebatlah Aina. Hebat jawapan Aina tu. Seterusnya, siapa lagi? Luqman, how about you? Pandangan saya terhadap topik kita pada hari ini, saya rasa apa yang kita akan belajar tentang sains dalam kehidupan ni, kita amat memerlukan untuk perkara yang kita sentiasa buat dalam setiap hari. Betul tu, yang kita boleh aplikasi dalam kehidupan seharian kan? Okey. Akhir sekali kita boleh tanya Kisti? Pada pandangan saya, subjek sains penting untuk kita pelihara alam semula jadi yang ada dekat sekeliling kita. So kalau kita nak pelihara, kita kenalah tahu lebih dalam tentang alam semula jadi tu. Baiklah, apa yang Abang Chris dapat dari jawapan anda semua ialah subjek sains mata pelajaran dan topik hari ini memang berkait rapat kan dengan kehidupan seharian kita. Baiklah adik-adik, semua sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau sedia, boleh kasih bagus. Baiklah, Cikgu Rosam, dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Chris. Saya pun nak bagi bagus untuk kita mulakan kelas kita hari ini. Izinkan saya ya Chris. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari tajuk yang di mana pertama mentakrif, memberi contoh alloy serta kegunaan dalam kehidupan harian. Yang kedua, murid dapat memerihalkan komponen kaca dan seramik serta aplikasinya. Yang ketiga, murid dapat menerangkan polimer semula jadi, polimer sintetik dan seterusnya dapat menerangkan proses pempolimeran. Okey, untuk yang pertama, alloy. Banyak benda di sekeliling kita diperbuat daripada alloy. Apakah itu alloy? Okey, alloy merupakan campuran beberapa jenis logam atau campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan yang tertentu. Dan kita ada beberapa jenis alloy yang biasa digunakan. Okey, ada 5 jenis alloy. Yang pertama keluli, pewter, gangsa, loyang dan juga duralumin. Okey, untuk komposisi, sifat dan kegunaan alloy, tak eloklah rasanya kalau saya je bercakap. Saya minta Nazmi mulakan untuk terangkan alloy keluli, pewter, gangsa dan juga komposisi, sifat dan kegunaan dia. Silakan Nazmi. Boleh cikgu, boleh. Okey. Yang pertama, keluli. Nazmi, boleh dekatkan mic tak dengan mulut dulu? Thank you. Alright. Okey, jenis alloy yang pertama, keluli. Komposisi, besi 99%, karbon 1%. Sifat keluli adalah keras dan kuat. Kegunaan keluli adalah untuk membina bangunan dan jabatan. Selain itu, dia digunakan untuk membuat badan kenderaan dan landasan kereta api. Jenis yang kedua ialah pewter. Komposisi pewter ialah timah 96%, kuprum 3%,
antimoni 100% dan sifat pewter adalah permukaan berkilau dan tahan kakisan. Kegunaan pewter pula ialah membuat barangan perhiasan seperti bingkai gambar. Dan jenis yang ketiga pula ialah gangsa. Komposisi gangsa ialah kuprum 88% dan timah 12%. Sifat gangsa ialah keras, tahan kakisan, warna yang menarik. Kegunaan gangsa pula ialah membuat tugu, ukiran logam, duit shilling, pingat dan sebagainya. Okey, terima kasih Nazmi dan saya minta yang kedua lah. Siapa nak cuba untuk bacakan komposisi sifat dan kegunaan loyang dan juga duralumin? Saya Marsha akan menyambungkan alloy yang seterusnya. Okey, teruskan Marsha. Alloy yang seterusnya iaitu loyang. Komposisinya 75% kuprum dan 25% zinc. Sifat loyang adalah kuat, permukaan berkilat, mudah ditempa dan warna keemasan. Kegunaan loyang adalah untuk membuat kunci, tombol pintu, alatan muzik seperti trompet dan sebagainya. Seterusnya, alloy yang kelima iaitu duralumin. Komposisinya aluminium 95%, kuprum 3%, magnesium 1% dan mangan 1%. Sifat duralumin adalah ringan, kuat dan tahan kakisan. Kegunaan duralumin adalah untuk membuat badan pesawat, kapal terbang dan sebagainya. Okey, terima kasih Nazmi. Terima kasih Marsha. Terima kasih Marsha. Dan di sini murid-murid di rumah perlu tahu 5 jenis alloy tadi yang saya katakan. Kita ada keluli, pewter, okey, gangsa, loyang dan juga duralumin. Okey, seterusnya kita tengok soalan contoh berdasarkan daripada penerangan alloy itu tadi. Okey, yang pertama, soalan pertama saya minta Iman cuba jawab untuk soalan pertama dan kedua. Iman? Saya cikgu. Okey, cuba jawab. Apakah alloy? Alloy merupakan nombor satu, apakah alloy? Alloy merupakan gabungan beberapa logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey. Yang kedua, nyatakan 5 jenis alloy. Yang pertama, keluri. Yang kedua, pewter. Ketiga, gangsa. Keempat, loyang. Dan kelima, duralumin. Duralumin. Okey, ini contoh soalan yang mungkin ada dalam bentuk objektif ataupun subjektif. Dan yang soalan ketiga, nyatakan komposisi dan kegunaan keluli. Siapa yang boleh cuba jawab untuk soalan yang ketiga? Saya nak cuba cikgu. Okey, boleh Kisti. Nombor 3 Kisti. Nyatakan komposisi dan kegunaan keluli. Okey. Keluli mempunyai komposisi besi 99% dan karbon 1%. Okey, Kegunaan betul. keluli adalah untuk membina bangunan dan jambatan serta membuat landasan kereta api dan badan kenderaan. Okey, bagus. Wow, Terima kasih Kisti. Okey, di mana untuk soalan komposisi dan kegunaan alloy, murid-murid perlu ingat setiap peratusan yang tertentu. Tu perlu diingat, okey, untuk calon-calon SPM 2021. Dan di sini nak ditekankan kebanyakan logam tulen lembut dan mudah terkakis. Jadi ciri ni tak sesuai untuk hasilkan kebanyakan benda di sekeliling kita. Maka proses pembentukan alloy ataupun lebih dikenali sebagai pengaloyan dilakukan untuk membaiki sifat logam tulen. Jadi atom di dalam logam tulen ni dia akan tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Jadi bila teratur dan berlapis-lapis, lapisan atom logam tulen dia mudah menggelongsor apabila dikenakan daya. Seterusnya kita tengok macam mana yang dikatakan dengan proses pengaloyan. Okey, apabila satu atau lebih unsur logam atau bukan logam dicampurkan ke dalam logam tulen, atom-atom ini akan menyukarkan penggelongsoran antara lapisan atom logam tulen. Sebab apa? Sebab atom unsur mempunyai saiz yang berlainan. Maka alloy lebih kuat, lebih keras berbanding dengan logam tulen. Jadi murid-murid boleh tengok atom logam tulen saiznya sama dan dicampurkan dengan unsur asing,
maknanya proses pengaloyan dilakukan. Jadi hasilnya adalah lebih kuat, lebih keras. Okey, seterusnya untuk mengkaji ciri-ciri alloy. Mengkaji ciri-ciri alloy, kita ada 2 eksperimen yang boleh dilakukan. Apa kata kita minta Nazmi untuk terangkan berkenaan dengan eksperimen yang pertama? Boleh Nazmi, eksperimen yang pertama? Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, eksperimen untuk kaji ciri-ciri alloy. Okey, pada gambar rajah yang pertama, kita ada benang, pemberat 1 kg, pemberat meter, pembaris meter, bola keluli, pita solofan, bongkar kuprum atau gangsa. Okey, pemerhatian daripada rajah yang kita nampak tu, bongkar gangsa menghasilkan lekukan yang kecil berbanding blok kuprum. Okey, inferensnya pula, kerana gangsa lebih kuat atau keras berbanding bongkar kuprum. Hipotesis daripada eksperimen di atas ialah alloy lebih kuat atau keras berbanding logam tulen. Okey, terima kasih Nazmi. Di mana dalam eksperimen yang pertama ni kita perlu kenal pasti yang mana satu logam tulen, yang mana satu alloy, dan gangsa adalah alloy. Tadi kan ingat 5 jenis alloy. Okey, seterusnya kita ada eksperimen yang kedua. Saya boleh menerangkan untuk eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua, terdapat 2 tabung uji yang telah ditunjukkan pada rajah. 2 tabung uji telah dimasukkan dengan air untuk tabung uji. Untuk tabung kita adalah dimasukkan paku, manakala untuk tabung uji Q adalah paku keluli. Untuk pemerhatian, paku keluli tidak berkarat manakala paku besi berkarat. Inferensnya ialah kerana paku keluli tahan kakisan berbanding paku besi. Hipotesis bagi eksperimen yang kedua ini ialah alloy lebih tahan kakisan berbanding logam tulen. Okey, terima kasih Luqman. Di sini seterusnya saya nak minta anak-anak kesayangan ni sebelah satu cuba lukis, labelkan zarah-zarah dalam paku besi dan paku keluli itu tadi. Okey, saya perlukan kertas kosong dan juga marker untuk mudahkan lagi. Okey, tunjukkan. Ada tak? Ada tak kertas kosong masing-masing? Alright, semua dah Okey, bersedia. dan saya minta tuliskan paku besi, paku keluli dan lukis, labelkan zarah-zarah dalam masa 2 minit. Siapa cepat, PBD tinggi ni. Okey, teruskan. Okey, cikgu, sementara kita tunggu rakan-rakan saya lukis, saya nak tanya mengenai soalan contoh sebelum ni, cikgu. Okey. Apakah alloy dan 5 jenis alloy, semua jawapan yang untuk soalan tu kita boleh dapat dari meja yang cikgu dah kongsi tadi kan? Ya, dalam jadual tu semua jadual lengkap tadi. Maknanya alloy ada 5 jenis. Contoh tadi kan diberi keluli, karbon 99%, 1% adanya ni. Kemudian apa kegunaan, apa sifat, semua lengkap. Ya. Jadual tadi. Okey, semua dah ready? Dah. Okey. Tinggi tu, bagus tu. Nah, kalau dah ready boleh tunjuk. Cuba tunjukkan bagus. kedua-dua untuk lukisan paku besi dan paku keluli. Mana paku besi, paku keluli. Okey, ingat di sini ya, sama juga dengan murid-murid di rumah, bila ada soalan lukis, labelkan kan. Walaupun mesti bila lukis mesti ada label. Baru kita tahu apa yang dilukiskan tu. Contoh, tengok sekejap, mana angkat semula. Yang mana? Okey, contohnya boleh nampak. Okey, yang kisti tu saya boleh nampak. Okey, untuk paku besi yang ada hanyalah zarah-zarah besi sahaja. Sebab apa? Sebab besi adalah logam tulen. Logam tulen. Untuk paku keluli, tadi keluli adalah alloy. Alloy ada komposisi besi dan juga karbon. Jadi besi dan juga zarah karbon. Okey, bagus, semua betul. Saya harap di rumah juga murid-murid dapat memberi jawapan yang tepat apabila diberi soalan tentang lukis dan labelkan zarah dalam paku besi, paku keluli. Okey, tahniah semua. Tahniah semua. Okey, dan ini adalah perbandingan antara alloy logam tulen. Bila ada soalan perbandingan, mesti ada persamaan, mesti ada perbezaan. Dan untuk persamaan alloy dengan logam tulen, kedua-dua adalah konduktor elektrik, konduktor haba. Beza untuk alloy logam tulen, untuk alloy lebih keras dan kuat, lebih tahan kakisan,
lebih menarik, terdiri daripada 2 atau lebih unsur, sukar ditempa, sukar dimulurkan, atom tidak mudah menggelongsor dan atom tidak disusun mengikut tertib susunan. Berbeza dengan logam tulen. Okey, sebab ni semua soalan yang penting apabila diberi perbandingan. Ada soalan perbandingan, mesti dinyatakan persamaan dan juga perbezaan. Terpulang pada kehendak soalan, nak berapa perbezaan. Kalau diminta 2, bagilah 2 perbezaan. Cikgu, ya? ada soalan cikgu? Ya. Boleh tanya tak cikgu? Boleh. Ya. Cikgu, Chris nak tanya, apakah kegunaan alloy dalam kehidupan seharian kita, cikgu? Kalau alloy tadi kan kita tengok semula jenis-jenis alloy kan. Antaranya bina bangunan. Itu kegunaan alloy dah. Okey. Jadi ni perbezaan dan persamaan. Okey. Dan ni tadi apa yang nak ditanya oleh Chris tu, kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Okey, antaranya untuk superkonduktor yang boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan tinggi tanpa rintangan. Apa yang digunakan? Okey, kita ada alloy superkonduktor diguna untuk buat landasan kereta api berkuasa tinggi supaya kereta api dapat bergerak secara terapung, dapat mengelakkan geseran antara landasan dengan badan kereta api. Jadi, bolehkan kereta api itu bergerak dengan sangat laju. Dan yang kedua, kita guna alloy superkonduktor ni dalam pembuatan peralatan mesin pengimejan resonans magnetik MRI. Okey, ini adalah superkonduktor untuk kegunaan alloy dalam kehidupan. Kita ada juga keluli untuk buat apa? Pembinaan bangunan. Kita ada duralumin untuk buat badan kapal terbang yang ringan dan kuat. Dan kita ada loyang untuk digunakan membuat alatan muzik. Okey, ini adalah kegunaan-kegunaan alloy dalam kehidupan seharian. Okey. Dan ada soalan lagi? Dan semua okey semua? Memang menarik cikgu sebab setiap tiap-tiap hari sebenarnya kita main muzik, kita guna handphone, tapi sebenarnya semua alat yang cikgu sudah explain tadi, yang terang tadi, sebenarnya banyak material yang guna alloy kan cikgu? Ya. Semua yang dalam kehidupan kita ni kalau kita nampak apa di sebelah kiri, apa di sebelah kanan, semua tu adalah terdiri daripada alloy. Baiklah cikgu. Cikgu Chris nak minta rehat sekejap, boleh tak cikgu? Pen sudah habis ink. Chris nak pergi beli dari kedai buku sekejap. Dan kepada adik-adik yang sedang menonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dan kita akan melitupi topik kaca dan seramik pula ya. Dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dengan rakan-rakan sekelas saya dari SMK Putrajaya Presin 11-1 dan hari ini kita belajar mata pelajaran sains. Secara spesifiknya topiknya ialah kimia industri. Dan cikgu, sebelum ni kita sudah belajar tentang alloy, betul tak cikgu? Ya, alloy. Dan sekarang kita akan belajar tentang kaca. Kaca dan seramik. Betul. Alright cikgu. Okey, terima kasih Chris. Okey, tadi kita dah tengok 9.1 tentang alloy. Kita sambung dengan 9.2 kaca dan seramik. Okey, kaca diperbuat daripada silika. Silika ialah sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi dalam pasir. Silika tulen dileburkan sekitar 1500 darjah Celsius sehingga menjadi cecair dan dibentuk menjadi kaca. Ya Chris? Okey, dan seterusnya kita tengok jenis kaca, komposisi dan ciri-cirinya. Jenis kaca kita ada 4 jenis kaca. Pertama, kaca silika terlakur, kaca soda kapur, ketiga kaca borosilikat, yang keempat kaca plumbum. Dan setiap komposisi untuk jenis kaca ni berbeza. Contohnya untuk kaca silika terlakur, kita ada komposisi silika dan ciri-cirinya tahan terhadap haba, lengai terhadap bahan kimia. Dan kaca soda kapur komposisinya silika, kalsium karbonat, natrium karbonat dan ciri-cirinya juga takat lebur yang rendah, mudah dibentuk. Dan bila kita tengok jenis kaca yang ketiga, kita nampak ada kaca borosilikat, komposisinya berbeza.
Dan terdiri daripada apa? Silika, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Dan kaca yang terakhir, kaca plumbum, Chris. Kaca plumbum kita ada komposisi silika, plumbum 2 oksida dan natrium oksida. Jadi untuk rajah ni, jadual ni, apa yang murid-murid di rumah dan murid-murid sebelah satu saya tu perlu tahu jenis kaca dan setiap komposisi kaca tersebut dan juga ciri-ciri kaca tersebut. Okey, dan seterusnya kita tengok pada apakah seramik. Penatlah rasanya nak minta sesiapa yang boleh bacakan apakah seramik? Saya nak cikgu, saya nak. Nazmi. Okeylah Nazmi, kita bagi peluang lagi ya Nazmi. Apa seramik? Okey. Apakah seramik? Seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Seramik diperbuat daripada tanah liat. Komponen utama tanah liat ialah aluminium silikat. Ciri-cirinya pula ialah ianya tahan haba dan tekanan yang tinggi. Ianya juga sangat keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia dan tidak berkarat. Dan akhir sekali, ianya juga penebat haba dan elektrik yang baik. Gambar bawah tu macam mana dia ni berfungsi. Apa ya? Okey, maknanya apa yang Nazmi sampaikan berbeza dengan apa yang saya sampaikan tadi. Tadi adalah kaca. Apa yang Nazmi sampaikan ialah seramik. Dan seramik ni diperbuat daripada tanah liat. Dan cikgu, seterusnya, inilah cikgu berkait rapat dengan pasu bunga kan cikgu tadi? Ya, yang tu kita nak tengok tadi tu kan. Daripada pasu bunga kaca, kita buat jadi pasu bunga seramik, Chris. Okey, dan kita tengok ada aplikasi kaca. Yang pertama, radas makmal tu sendiri seperti bika, kelalangkon diperbuat daripada kaca borosilikat. Kerana apa? Ciri ketahanannya yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Okey, saya nak minta Tasha sambung untuk aplikasi yang seterusnya. Boleh cikgu. Aplikasi yang kedua untuk kaca ialah tingkap kaca yang luksina membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Okey, itu untuk aplikasi yang kedua. Seterusnya, aplikasi kaca. Seterusnya, penutup kaca mentol diperbuat daripada kaca soda kapur kerana cirinya yang tahan haba dan mudah dibentuk. Dan yang terakhir sekali, prisma kaca yang diperbuat daripada kaca plumbum digunakan untuk mengkaji penyebaran cahaya kerana mempunyai indeks biasan yang tinggi. Okey, terima kasih Tasha. Maknanya murid-murid yang berada di rumah perlu tahu beberapa jenis aplikasi kaca. Maknanya apa barang, apa keperluan yang ada di luar sana yang melibatkan penggunaan kaca. Jadi antaranya yang boleh diberi jawapan macam ni, penutup kaca mentol dan juga prisma kaca. Dan seterusnya kita tengok kepada aplikasi seramik. Tadi aplikasi kaca, seterusnya aplikasi seramik. Siapa yang boleh bantu untuk bacakan bahan aplikasi seramik? Masya dah sedia cikgu. Masya dah sedia? Masya dah letak mic kat mulut dah cikgu. Ya, teruskan Masya. Baik, saya akan sambungkan aplikasi seramik. Yang pertama, pinggan mangkuk yang diperbuat daripada seramik kerana cirinya yang tahan haba dan tidak terkakis. Seterusnya, jubin seramik digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okey, dan seterusnya? Yang ketiga, seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana cirinya yang keras dan kuat serta lengai terhadap bahan kimia. Manakala aplikasi seramik yang terakhir, pasu bunga seramik adalah keras dan kuat. Okey, terima cikgu, kasih Masya. Ya, boleh Chris. Jadi untuk aplikasi seramik dengan kaca, masing-masing ada 4 aplikasi ya cikgu? Ini antara. Jadi bila diberi pilihan untuk jawapan aplikasi kaca, aplikasi seramik, ni antara jawapan yang boleh diberikan. Faham, cikgu. Okey, ni tadi yang Chris kata pasu bunga kan? Dah keluar dah. Maknanya pasu bunga seramik tu keras dan kuat, sebab tu lebih diaplikasikan dalam kehidupan. Faham, cikgu. Okey, seterusnya kita ada soalan contoh untuk objektif. Kita minta siapa yang nak jawab? Siapa belum jawab lagi? Luqman senyum lebar-lebar ni cikgu. Luqman nak jawab? Siapa nak jawab? Cepat. Saya cikgu. Iman nak jawab. Okey, Chef Iman boleh jawab. Chef Iman.
Tak dengar. Apakah bahan utama dalam seramik? Okey. A. Silika, B. Natrium karbonat, C. Aluminium oksida, D. Aluminium silikat. Jawapan D. Aluminium silikat. Okey, tahniah Iman. Maknanya untuk soalan contoh objektif macam ni, murid perlu mengenal pasti bahan apa yang ada dalam seramik. Jadi jawapan yang tepat adalah D. Aluminium silika. Hebatlah Haziq. Okey, seterusnya kita tengok pada 9.3 polimer. Nampak Subtopik gambar baru, Cikgu. yang ditunjukkan. Subtopik baru Cikgu. Ya, ni 9.3 polimer gambar tayar. Okey, tayar. Tahukah anda bahawa tayar merupakan barangan yang diperbuat daripada polimer? Tahu tak, Chris? Tak tahu Cikgu. Oh, tak tahu. Chris asyik bawa kereta je Cikgu. Tak tahu. Kita cuba tengok apa yang dimaksudkan dengan polimer. Jadi polimer ialah molekul besar berbentuk rantai yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Dan unit molekul kecil yang membentuk polimer ni kita panggil monomer. Maknanya satu unit monomer, satu unit monomer, ketiga monomer, monomer gabung jadi rantai yang panjang membentuk polimer. Okey Chris? Okey semua? Okey, seterusnya kita tengok. Polimer ni ada dua jenis. Dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Untuk polimer semula jadi kita ada 3, iaitu polimer kanji, protein dan getah asli. Dan monomer yang membentuk polimer semula jadi, glukosa untuk kanji, asid amino untuk protein, isoprena untuk getah asli. Manakala polimer sintetik, bila ada perkataan sintetik, maknanya polimer buatan manusia, yang menggunakan bahan kimia. Kita ada 4, polietena, polistirena, perspek dan juga getah sintetik. Dan setiap monomer untuk polimer sintetik adalah berbeza. Dan kita tengok apa yang dimaksudkan dengan proses pempolimeran dan proses penyah polimeran. Okey, proses pempolimeran kita ada monomer, kita ada polimer. Dan pempolimeran merupakan proses percantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia yang menghasilkan polimer molekul besar berbentuk rantai. Apa pula yang dikatakan penyah polimeran? Penyah polimeran maksudnya proses molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan menjadi monomer-monomer melalui tindak balas kimia. Itu adalah orang kata definisi proses pempolimeran dan proses penyah polimeran. Faham Cikgu? Okey, dan kita ada proses pempolimeran penambahan. Maknanya daripada ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal. Dan kita ada getah asli. Okey, getah asli. Tahu tak Chris, apa getah asli tu? Tentang getah asli. Tak tahu lah Cikgu. Okey, tak apa, kita sama-sama. Belajar bersama-sama lah ni Cikgu. Ya, getah asli ataupun dikenali sebagai lateks. Lateks didapati apabila batang pokok getah ditoreh. Dan susu getah asli ni diproses menjadi getah polimer semula jadi, dan ciri getah asli kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik dan tidak telap udara. Cikgu ada soalan Cikgu. Cikgu, sebenarnya Chris nak tanya, apakah tindakan asid dan alkali terhadap latex Cikgu? Oh ya, mari kita sama-sama. Ya, kita tengok apa tindakan. Berbeza ni setiap satu. Tindakan asid, tindakan alkali terhadap latex. Kalau dalam tindakan asid, dalam lateks molekul getah berbentuk rantai diselaputi oleh membran protein. Gambar ni menunjukkan membran protein, dan di luar membran protein mengelilingi permukaan luar ada cas negatif. Dan bila asid ditambah ke dalam lateks, ion hidrogen positif daripada asid akan menetralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Jadi bila tanpa cas negatif tu, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Jadi molekul membran protein tu akan pecah dan rantai polimer akan keluar dan dia akan saling berbelit lalu bergumpal. Jadi kesimpulan dia, bila ada asid
kita campur ke dalam lateks. Lateks tu akan bergumpal. Okey. Dan untuk lateks kalau kita biarkan tanpa ditambah asid juga dia akan bergumpal. Dan beza untuk tindakan alkali, bila alkali ditambah dalam lateks, ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid. Tanpa asid, charge negatif kekal pada membran protein. Molekul getah tetap menolak antara satu sama lain. Jadi, molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Itu untuk tindakan alkali. Dan di sini ada ciri-ciri getah asli. Okey, ada eksperimen macam mana kita nak tunjukkan bahawa getah asli ni bersifat kenyal. Getah asli ni ada takat lebur yang rendah. Dan kita ada eksperimen kalau bila dah bersemuka, bila dah di rumah nanti, anak-anak murid semua boleh lihat dalam buku teks pun ada, okey, mengkaji kesan asid alkali terhadap lateks, macam mana, apa dia punya pemerhatian. Cikgu, Chris ada soalan cikgu. Ya, Chris. Untuk eksperimen yang ni, kita kena buat kat sekolah tak? Kat makmal, dalam makmal. Kena buat cikgu? Ya, dalam makmal. Dan kalau diberi peluang untuk bersemuka, memang kita ada order tempahan lateks dan kita buat eksperimen untuk kaji tindakan asid, tindakan alkali, ada perbezaan antara kedua-dua tu. Jadi dalam makmal tu boleh nampak proses penggumpalan. Ya, memang kita galakkan untuk murid buat sendiri, nak tengok macam mana tindakan asid, tindakan alkali terhadap lateks. Faham, cikgu. Dan seterusnya kita ada pemvulkanan getah. Pemvulkanan getah. Minta Luqman bacakan pemvulkanan getah. Boleh. Ya. Sekejap. Ya. Okey, Luqman. Nak baca boleh tak cikgu? Apa? Okey, nak bantu? Boleh, Nazmi. Ya, boleh. Boleh Nazmi, bacakan. Pemvulkanan getah. Getah asli adalah lembut dan tidak tahan haba. Ia tidak sesuai digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Proses pemvulkanan akan membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Pemvulkanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Melalui proses pemvulkanan, atom-atom sulfur akan ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai. Maka terhasillah getah tervulkan. Akhir sekali, semasa proses pemvulkanan, atom sulfur membentuk rantai silang antara polimer getah. Bawah tu dia punya pemvulkanan, proses pemvulkanan dia. Terima kasih Nazmi untuk telah tolong terangkan tentang pemvulkanan getah. Cikgu, Chris pun tengah ambil nota cikgu sekarang. Tapi saya masih nak kopi yang slide ni cikgu. Saya belum habis lagi, tapi apa kata kita berehat seketika cikgu? Boleh ya? Sebab anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dengan juga Cikgu Rosam. Dan mata pelajaran kita belajar hari ini ialah sains. Secara spesifiknya topik ialah kimia industri. Dan sebelum ni Cikgu Rosam pun telah kongsi ilmu tentang dan kita sudah belajar tentang alloy, tentang kaca dan seramik dan juga polimer. Dan Cikgu, Chris ada satu soalan lah Cikgu. Jadi tayar kereta, macam Chris punya Myvi kan, tayar kereta ni semua sudah melalui proses pemvulkanan getah. Betul tak Cikgu? Betul. Maknanya daripada getah asli dah dilalui proses pemvulkanan untuk dijadikan getah tervulkan. Okey Chris? Okey. Jadi seterusnya boleh kita sambung dengan penjelasan tentang apabila daya ni dikenakan, rantai polimer tervulkan sukar untuk menggelongsor antara satu sama lain. Dan yang kedua, apabila haba dikenakan, struktur molekul getah tervulkan sukar diputuskan. Dan getah tervulkan ni adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Sebab tu Chris, getah tervulkan digunakan untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan getah dan juga tapak kasut. Dan seterusnya kita ada ciri getah tervulkan.
Saya nak minta Kisti, boleh bacakan tak Kisti untuk ciri getah tervulkan? Boleh cikgu. Ciri getah tervulkan ada 6. Yang pertama, keras dan lebih kenyal. Yang kedua, penebat elektrik yang baik. Yang ketiga, tidak mudah teroksida di udara. Yang keempat, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Kelima, tidak telap terhadap cecair dan udara. Dan yang terakhir sekali, tahan terhadap haba. Okey, terima kasih Kisti. Terima kasih, Jadi, murid-murid di rumah juga perlu tahu setiap ciri getah tervulkan dan boleh ditanya dalam soalan, nyatakan 2 ciri getah tervulkan. Jadi, berilah beberapa pilihan yang diminta. Seterusnya kita tengok perbandingan antara getah tervulkan dan getah asli. Jadi, bila soalan perbandingan akan ada persamaan dan juga perbezaan. Ingat, mesti diberi persamaan dan juga perbezaan. Untuk persamaan getah tervulkan, getah asli, sejenis polimer, penebat elektrik yang baik, penebat haba yang baik, tidak telap udara, ataupun boleh diberi pilihan jawapan penyerap getaran dan bunyi yang baik serta kalis air dan minyak. Untuk perbezaan kedua-duanya, getah tervulkan keras dan kuat, mempunyai rangkai silang, lebih kenyal berbanding dengan getah asli, yang mana getah asli ni lembut, tiada rangkai silang, dan juga kenyal. Getah tervulkan juga lebih tahan haba dan mempunyai takat lebur yang tinggi serta sukar dioksidakan berbanding dengan getah asli. Kalau getah asli ni dia tak tahan haba, Chris, dan juga mudah dioksidakan. Seterusnya kita tengok teknologi. Teknologi terkini berasaskan getah. Kita ada asfalt terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya. Kenapa digunakan teknologi sebegini? Supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan juga keretakan jalan raya. Yang kedua, getah kala merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada lateks untuk digunakan dalam kegunaan seni visual. Dan selain daripada apa yang dinyatakan, kita ada juga teknologi yang berasaskan getah, iaitu pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di landasan dengan enjin kereta api untuk kurangkan getaran dan juga bunyi. Faham, jadi ni antara teknologi terkini berasaskan getah, sebab kita tahu getah antara sumber utama di negara Malaysia. Okey Chris? Okey cikgu. Dan seterusnya kita tengok pada soalan contoh. Soalan contoh yang dikaitkan dengan proses pemvulkanan. Proses pemvulkanan. Dan kita ada minta dekat sini. Marsha, boleh Marsha? Untuk soalan boleh, ni. cikgu. Cuba baca soalan dengan cuba jawab untuk soalan 1 dan juga 2. Baik. Darjah 1.2 menunjukkan proses di mana getah asli dipanaskan dengan sulfur untuk membentuk getah C. Soalan pertama, namakan proses X. Proses X ialah proses pemvulkanan. Terusnya soalan kedua, nyatakan 2 ciri bagi getah C. Seperti mana yang kita tahu, getah C merupakan getah tervulkan. Jadi, ciri-ciri bagi getah C iaitu getah tervulkan adalah tidak mudah teroksida di udara dan keras dan lebih kenyal. Okey, terima kasih. Hebat Marsha. Cikgu, Chris ada soalan cikgu. Mengenai ciri-ciri getah tervulkan, kita ada beberapa kan cikgu? Ya, betul. Tapi biasanya soalan ni sekarang tanya 2 sahaja. Ya. So kita hanya nyatakan 2 je lah. Kita hafal, kena hafal semua ke atau lebih baik kita macam faham lebih? Kalau kita tengok tadi pada getah tervulkan kan, kita ada beberapa cirinya keras, kuat. Jadi ciri-ciri ni sepatutnya sebagai murid saya rasa perlu faham supaya apa-apa sebarang bentuk soalan yang keluar, dalam tangan macam ni je boleh jawab kan Chris. Jadi antara yang diberi contoh soalannya tadi, betul, getah C. Ditanya getah C, proses apa yang
dialami untuk membentuk getah C. Dan tadi Marsha dah jawab, getah asli tambah dengan sulfur mengalami proses pemvulkanan. Maknanya ada rantaian lurus dan ada ikatan sulfur. Dan ini membentuk getah C, iaitu getah tervulkan. Jadi konsep di sini, murid-murid di rumah juga, bila dapat soalan, dapat soalan, kenal pasti setiap satunya jenis apa dan apa yang mewakili X, apa yang mewakili C. Bila ditanya dua ciri bagi getah C, getah C adalah getah tervulkan. Maknanya kita bagilah dua ciri getah tervulkan. Faham, Cikgu. Okey, Chris. Alright, Cikgu. Nampaknya loceng sudah berbunyi. Kita sudah sampai ke pengakhiran kelas untuk hari ini. Ayo. Dan hari ini, Cikgu kalau tak silap, kita sudah belajar mengenai alloy. Ya, alloy. Kita belajar mengenai kaca dan seramik. Dan akhir sekali polimer kan, Cikgu? Ya, betul. Dan proses Polimer. pemvulkanan getah. Cikgu, boleh tak Cikgu bagi rumusan untuk kelas hari ini? Okey, terima kasih Chris. Murid yang bagus, cemerlang ni selain Terima kasih, daripada murid Cikgu. 11-1. Sama dengan kelas so jadi kelas kita hari ni merangkumi apa yang macam Chris bagi tahu tadi kan, kita ada alloy, kita ada kaca seramik, kita ada tajuk polimer. Dan setiap satu ni perlu tahu definisinya dan setiap jenis ciri komposisinya sekali. Dan yang penting kita kena tahu setiap jenis tu apa kegunaan, apa aplikasinya dalam kehidupan seharian. Jadi macam mana sekalipun bentuk soalan yang keluar, kalau kita faham konsep alloy, kita faham apa itu kaca, apa itu seramik, kan, apa itu maksud pempolimeran, penyah polimeran, jadi senang untuk kita capai A+ dalam sains SPM 2021. Hebatlah Cikgu. So bukan sekadar hafalkan Cikgu, kita kena faham dan tengok aplikasi seharian kita. Ya, kan, betul, Cikgu? Kes, ya. Dan rakan-rakan saya okey tak? Okey tak hari ni kelas? Kalau okey, tunjuk sign bagus. Alright, thank you so much. Dan dengan itu Chris nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rosam kerana hari ini telah memang tunjuk Chris bagaimana kita boleh jawab soalan untuk mata pelajaran sains hari ini. Dan kepada anda yang tengah menonton di rumah, Chris harap agar apa yang telah diajar hari ini oleh Cikgu Rosam akan memberi manfaat dan juga menambahkan keyakinan diri semasa menjawab soalan SPM nanti. Dengan itu kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021. Bye semua.